tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita bangga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmatnya kita masih diberi ruang, diberi petunjuk, diberi lapangan kesehatan yang baik untuk dapat ahli suami pada malam. Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah pun menunaikan waktu maghrib, jaga berjemaah dan bersama lagi untuk menyampaikan apa nasihat yang akan disampaikan oleh Amir Tuan kita Ustaz Jalaluddin. Pada malam ini Amir Tuan Syekh akan menyambung lagi syarahan beliau yang diambil daripada kitab Al-Sunnah. Jadi sama-sama dengan apa yang disampaikan dengan ilmunya nanti akan memberi manfaat dan berkah kepada kita. Jadi dengan itu saya serahkan Ustaz untuk memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niat hadiahkan pahala bacaan Fatihah disampaikan kepada ruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para masyayikh, khasnya kepada pengarang kitab Syekh Ibnu Athaillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Hikam bagi Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari rahimahullah, yang mana kita akan teruskan dengan hikmah yang ke-28. Ya, jikalau muka surat kitab Jawi itu pada muka surat 20. Pada baris yang ke-14 dari bawah. Kalau kitab yang Rumi, terjemahan Rumi, pada hikmah yang ke-28 pada muka surat 71. Berkata Syekh, Mastudi'a fi ghaibis sarairi zahara fi syahadati zawahiri. Mastudi'a fi ghaibis sarairi zahara fi syahadati zawahiri. Ma, kalimah ma di sini bermakna isim ataupun untuk mubtada, untuk permulaan ayat. Ya, kadang-kadang kalimah ma ni dia menunjukkan makna yang berbeza. Ada ma yang membawa makna istifham, iaitu untuk bertanya, ma ismuka, apakah nama kamu? Ya. Ataupun ma yang membawa makna nafi. Ya. Di sini ma di sini membawa makna
isim ataupun membawa makna mausul, bermakna allazi. Ya. Jadi ma ustudi'a ni daripada kalimah wada'a. Ya. Meletakkan ataupun menaruh. Jadi kalimah wada'a tadi dibawa kepada bab sulasi mazid fih, pada bab istif'al. Ya, maka wada'a tadi menjadi kalimah istauda'a, istaf'ala, istauda'a. Kemudian apabila dibawa kepada fi'il madhi majhul, ianya menjadi ustudi'a. Maksudnya apa? Bila kalimah sulasi mujarrad ia dibawa kepada bab mazid fih, itu dengan tambahan huruf-huruf yang tertentu sebagai imbuhan, maka bagi bab istaf'ala ataupun istauda'a membawa makna meminta, macam isti'ana. Ya, isti'ana membawa makna, maksud meminta pertolongan. Ista'ana yasta'inu, fi'il mudhari' dia yasta'inu. Jadi apabila kita baca dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in tu daripada ista'ana daripada ain waw nun ataupun aun, memohon pertolongan, tolong. Jadi bila dibawa kepada bab istif'al, maka dia membawa maksud meminta, menuntut sesuatu daripada makna masdar tadi. Jadi mastudi'a ini dibawa kepada bab fi'il majhul. Ia bawa makna pasif, ya, bukan makna ayat yang aktif. Ayat yang kalimah kata kerja yang membawa makna pasif, iaitu apa yang telah diletakkan, bukan apa yang meletakkan, tapi makna diletakkan, makna pasif. Ya. Mastudi'a fi ghaibis sarairi, apa yang telah diletakkan di dalam ghaibi. Ghaib artinya perkara yang tersembunyi, yang batin, yang bersifat batin. As-sarairi ini adalah kalimah jamak bagi sir. Sir artinya apa? Rahsia. Ya. Kalau asrar itu pun jamak bagi sir. Ya. Kalau sarair ini jamak muntahal jumuk, ini jamak yang menunjukkan kepada berbagai-bagai jenis rahsia yang bersifat ghaib tadi. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan rahsia-rahsia yang batin ini? Ghaibus sarair. Rahsia-rahsia yang ghaib, yang tersembunyi. Iaitu yang dimaksudkannya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan hal ma'rifah dan keyakinan, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan, ya, yang tersembunyi di dalam hati. Mastudi'a fi ghaibis sarairi, apa yang telah diletakkan, apa yang telah ditaruhkan di dalam batin segala rahsia-rahsia itu. Ini di dalam batin seseorang hamba Allah Ta'ala itu, apa yang Allah Ta'ala telah taruhkan di dalam batinnya itu, apa yang telah ditaruhkannya di dalam dirinya itu, dalam kerahsiaan dirinya itu, zahara fi syahadati zawahiri, ianya akan terzahir fi syahadati, pada penyaksian, ya, pada penzahiran yang nyata, pada zahirnya. Ya, zawahir juga adalah jamak bagi zahir, apa yang ternyata. Apa yang dimaksudkan oleh Syekh di sini? Maksudnya apa yang ditaruhkan di dalam segala kerahsiaan batin daripada ma'rifat, keyakinan dan lainnya, ini perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan, nescaya ia nyata pada pemandangan segala yang zahir. Jadi apa yang tersembunyi di dalam batin seseorang hamba Allah Ta'ala itu akan terpapar pada zahirnya. Bagaimana? Menerusi perkataan-perkataannya, ya, menerusi kelakuannya, menerusi bagaimana keadaan anggota tubuh badannya, ya.
itulah yang akan menzahirkan apa yang tersembunyi di dalam batinnya. Ya. Kerana itu kita, di samping kita menjaga, memelihara hati, perlu juga kita memelihara, menjaga segala penzahiran. Ya. Daripada kelakuan kita, akhlak kita, perkataan kita, ya. Apa yang kita fikirkan di dalam jiwa kita, dalam fikiran kita, itu semua akan terpapar pada amalan setiap manusia itu. Itu yang dimaksudkan daripada hikmah yang dinyatakan oleh Syekh, mastudi'a fi ghaibis sarairi zahara fi syahadatiz zawahiri. Apa yang ditaruh di dalam segala kerahsiaan batin daripada ma'rifat, yakin dan lainnya, nescaya ia nyata pada pemandangan segala yang zahir dengan amalan. Ya. Ini barang yang ditaruh di dalam batinnya, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di dalam hatinya, ya, tentang segala rahsia-rahsia daripada perkara-perkara ma'rifat, ya, pengenalan kepada hadrat zat Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan sifat-sifatnya dan af'al perbuatannya, ya, segala yang berkaitan dengan rahsia-rahsia ma'rifat itu, jikalau ada di dalam batin seseorang, nescaya ianya akan terpapar, terzahir menerusi amalannya. Bagaimana? Kerana dapat kita lihat bahawa dia akan sentiasa tekun dalam mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kerana itu batin yang tersimpan di dalam rahsia dirinya, iaitu untuk mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Maka terzahirlah menerusi pengamalan zahirnya. Ya, hatinya mencintai Allah, mendekatkan diri kepada Allah menerusi pelaksanaan amalan ibadah dan menuruti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu adalah syarat untuk kita menghasil ma'rifat dan taqarrub, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi barang yang ditaruh di dalam batinnya, segala rahsia daripada ma'rifat dan yakin dan lain daripada demikian itu, ini perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan. Ya, kerana iman adalah perkara yang ghaib. Ya. Jadi perkara yang ghaib itu yang Allah Ta'ala sembunyikan di dalam hati. Ya, Allah Ta'ala taruhkan di dalam hati hamba-hamba dia. Maka daripada demikian itu, nescaya nyata ia pada pemandangan segala yang zahir dengan amal. Ini menerusi amal perbuatannya. Ini khasnya amalan-amalan ibadahnya. Dapatlah kita ketahui bahawa seseorang itu, adakah dia benar mengenal Tuhannya, ataupun dia masih belum mencapai hakikat pengenalan ma'rifat kepada Tuhannya. Jikalau seseorang tu dia khusyuk, ya, maka dia tetap dalam melaksanakan amalan ibadah, istiqamah, ya, memelihara perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya, mengikuti sunnah Rasulullah. Maka dapatlah kita ketahui, tentu seorang itu dia adalah orang yang dekat perhubungannya dengan Allah. Batinnya itu sentiasa mencari jalan taqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka terzahir menerusi amalan zahirnya, dia memelihara amalan ibadahnya, menuruti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka zahir itu cermin batin. Apa yang terzahir pada seseorang hamba Allah Ta'ala itu adalah cermin bagi apa yang tersembunyi di dalam batinnya. Ya. Dan barang yang ditaruh di dalam batin pada ma'rifat Allah Ta'ala, nescaya nyata ia dalam pemandangan segala zahir dengan kasih kepada Allah Ta'ala. Ini jikalau seseorang tu di dalam hatinya, di dalam batinnya sentiasa menuju ke arah ma'rifat kepada Allah Ta'ala, untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk mengenal bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertindak dalam setiap perbuatannya, ya, nak mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jikalau ini yang ada di dalam batin seseorang hamba itu untuk mengenal penciptanya, maka akan terzahirlah menerusi amalannya. Ya.
Ini barang yang ditaruh di dalam batin pada makrifat, daripada makrifat Allah Ta'ala. Jikalau Allah Ta'ala isikan dalam batin seseorang tu dengan keinginan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya akan dapat ternyata, terzahir pada pandangan segala amalan zahirnya. Iaitu dia akan kasih kepada Allah Ta'ala, mencintai Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan amalan ibadat kepada Allah. Dan barang yang ditaruh di dalam batin daripada jahil pada Allah Ta'ala, nescaya nyata ia dalam pemandangan segala zahir, dengan bersandar bagi lain daripada Allah Ta'ala. Ini jikalau seseorang yang jahil, tidak ada makrifat kepada Allah Ta'ala, dia lebih mengutamakan nafs, keakuan dirinya berbanding penyerahannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap tindakan, amal, perbuatannya, maka orang yang jahil seperti ini pun akan terpapar kejahilannya menerusi amal-amal perbuatannya, atau menerusi perkataannya, atau menerusi tindakan-tindakannya. Dapat kita ketahui bahawa dia ni memang jahil ni, tak kenal Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang ada makrifat, mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tahu segala yang baik buruk semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qadar yang baik khairihi wa syarrihi minallahi Ta'ala, maka mereka ini akan sentiasa bertawajuh menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam setiap amal-amal perbuatan mereka akan lebih bertawakal kepada Allah Ta'ala, berbanding dengan orang yang jahil, tidak mengenal Allah Ta'ala. Dia tidak tahu nak menyerah segala urusan tu, nak bertawakal kepada Allah Ta'ala tu tak maunya. Dia lebih menganggap dirinya berkeupayaan, seperti mana golongan Mu'tazilah atau Qadariyah menganggap keupayaan perbuatan itu ada pada diri hamba itu. Jadi begitulah, bagi orang yang jahil, maka akan terzahir juga segala keadaan kejahilannya itu. Dan barang yang ditaruh dalam batin daripada jahil pada Allah Ta'ala, nescaya nyata ia dalam pemandangan segala zahir. Ini dalam pandangan manusia itu terhadapnya akan nampak melalui percakapannya ataupun tindakannya, perbuatannya, bahawa dia jahil, tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan bersandar bagi lain daripada Allah Ta'ala. Sebaliknya dia menyandarkan segala keupayaan dirinya itu kepada keakuan nafs dirinya, ataupun kepada sesuatu keupayaan yang selain daripada Allah Ta'ala. Itulah orang yang jahil. Keyakinan dia kepada harta, pangkat, takhta, wang ringgit, kuasa dan sebagainya melebihi daripada keyakinannya terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tanda kejahilan dia, tak mengenal Allah Ta'ala. Dan segala zahir pekerjaan itu menunjukkan ia atas yang tersembunyi dalam hati. Yakni segala yang terzahir menerusi pekerjaan, perbuatan, amal-amal yang dilakukan oleh seseorang hamba itu, daripada zahir pekerjaan itu dapat kita ketahui apa yang tersembunyi di dalam batinnya. Itu kalau bagi orang-orang yang ahli ma'rifat, dia kuat tawajuh mereka kepada Allah Ta'ala, Allah dapat mengangkat hijab itu tersebut untuk mereka mengenal pasti tentang nilai keikhlasan sesuatu amalan tadi. Jadi jikalau hatinya itu tak bersih, tentu amalan-amalannya itu pun tidak ikhlas sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Berbanding dengan orang yang hatinya bersih, mensucikan Allah, sentiasa mengingati Allah, maka akan terzahir menerusi amalan-amalannya yang bersifat ikhlas. Dan segala zahir pekerjaan itu menunjukkan ia atas yang tersembunyi dalam hati. Ini setiap perlakuan manusia itu, apa yang terzahirnya, ianya adalah paparan daripada apa yang tersembunyi di dalam hati sanubari dia.
Dan keruh-keruh itu menunjukkan ia atas yang di dalam hati. Jadi kalau seorang tu dalam keadaan keluh kesah, ya, sentiasa dalam keadaan tak berpuas hati, ya, gelisah dan sebagainya, maka dapat diketahui bahawa hatinya itu juga dalam keadaan bermasalah, ya. Tidak ada keyakinan yang sempurna dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia tak tahu nak menyerahkan segala urusan tadi tu, dia nak tanggung dengan akal fikirannya, dengan keakuannya, sehingga menyebabkan dia tidak mampu, terzahir dengan kerut wajahnya, keluh kesah, ataupun mengeluh, mengadu, atau merayu, meminta kepada makhluk dan sebagainya. Dan keruh-keruh itu menunjukkan ia atas yang di dalam hati. Ini kalau seorang tu berkerut, muka masam je, ya, tak senyum, kita tahu dia ni mesti dalam hatinya tu pun ada keraguan ataupun masalah dia. Ya, tak tahu nak selesaikan masalahnya, nak menyerahkan urusannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang yang disembunyi hati, maka atas muka nyata asarnya. Jadi setiap sesuatu yang kita sembunyikan di dalam hati itu, ya, kalau disimpan lama-lama tak diselesaikan, tak dapat kita mencari jalan penyelesaiannya, maka kesan apa yang kita duk fikirkan di dalam hati itu akan terpapar kesannya itu pada wajah seseorang. Ya. Dan barang yang disembunyi hati, maka atas muka nyata asarnya. Jadi pada wajah tu akan terpapar, akan dapat dilihat. Ya, bagi orang yang memerhati, yang kuat firasat, ya, akan nampak segala keadaan yang berlaku atas seseorang manusia. Maka barang yang ditaruhkan Allah Ta'ala akan dia di dalam segala hati, ini apa yang Allah Ta'ala limpahkan atau campakkan, letakkan di dalam hati sanubari hamba-hambanya itu, baik daripada perkara-perkara yang bersifat rahsia, ya, berkaitan dengan hal-hal ketuhanan, ya, tentang perkara yang berkaitan dengan ma'rifat Allah Subhanahu Wa Taala, atau perkara-perkara yang gaib berkaitan dengan keimanan, maka barang yang ditaruhkan Allah Ta'ala akan dia dalam segala hati, dan asrar daripada ma'rifat dan anwar dengan amal yang soleh dan kalam yang malih. Ini kalam yang malih tu kalam yang elok lah. Kalam yang malih itu artinya kalam yang baik, perkataan-perkataan yang baik. Jadi tak dapat tiada bahawa zahir bekas demikian itu atas segala anggota yang zahir dengan kata yang baik dan amal yang baik. Ini jikalau di dalam batin seseorang hamba Allah Ta'ala itu penuh terisi dengan ma'rifat, mengenal tentang segala yang berkaitan dengan hadrat zat, ya, segala sifat-sifat yang sempurna bagi hadrat zat, ya, maka jikalau perkara-perkara yang berkaitan ma'rifat, perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan tadi penuh terisi di dalam batin seseorang, maka akan terzahirlah menerusi amal anggota perbuatannya, yakni jawarihnya itu amal-amal yang soleh, ya, melakukan amal ibadat. Pada perkataannya, perkataan yang baik-baik, tak ada perkataan yang menyakiti sesama manusia, ya, ataupun tiada perkataan yang sia-sia. Sebaliknya kalam perkataannya kebanyakannya mengajak manusia kepada kebaikan, amar bin ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah manusia daripada kemungkaran, maksiatan. Jadi tak dapat tiada bahawa zahir bekas demikian itu, yakni zahirnya segala kelakuan-kelakuan perbuatan manusia itu atas segala anggota yang zahir dengan kata yang baik, dengan amal yang baik. Jadi jikalau batinnya baik, maka terzahirlah perkataan-perkataan dan amal-amal perbuatan yang baik. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ketika mana Nabi SAW menyatakan bahawa dalam diri setiap anak Adam ini ada seketul daging. Jikalau daging itu soleh, baik,
ya, maka baiklah seluruh anggota tubuh badannya. Jikalau fasad, buruk daging tersebut, maka kesannya juga akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Apakah daging tersebut? Ya, daging itu adalah hati, al-qalb, wahiyal qalb. Ya, kerana apa? Dengan baiknya hati, maka akan terzahirlah amalan yang baik daripada segenap seluruh anggota tubuh badannya. Tetapi dengan hati yang jahat, hati yang tidak baik, maka akan terzahirlah segala amal-amal perbuatan yang ingkar, mungkar, menderhakai kepada Tuhannya. Dan zahir itu tentera batin. Yang apa yang terzahir pada amalan seseorang hamba itu adalah ibarat sebagai tentera yang menzahirkan apa yang tersembunyi di dalam batinnya. Jikalau khusyuk hati, nescaya khusyuk anggotanya. Jadi kalau hati kita tu khusyuk, ya, ihsan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa merasakan kita ni berhadapan dengan Allah, ataupun kita merasakan diri kita diperhatikan oleh Allah, maka kita akan menjaga seluruh anggota. Ya, seperti mana dalam sembahyang kita menjaga seluruh anggota kita, baik fikiran kita, perkataan kita dan amal perbuatan seluruh anggota tubuh badan kita hendaklah mematuhi perintah Allah di dalam sembahyang, dan tak dapat kita lakukan sesuatu yang tidak disyariatkan olehnya di dalam sembahyang. Jadi begitulah juga di luar sembahyang. Ya, mana fikiran tu akan sentiasa memikirkan tentang perkara yang hak. Lidahnya akan sentiasa mengucapkan perkara-perkara yang hak, yang benar. Ya. Dan begitu juga seluruh amal perbuatannya daripada anggota tubuhnya itu akan sentiasa melakukan perkara-perkara yang benar, yang hak. Ya. Dan zahir itu tentera batin. Jikalau khusyuk hati, nescaya khusyuk engkau, nescaya khusyuk anggotanya. Dan hati itu suatu bekas. Ya, kata Syekh, hati itu diibaratkan seperti suatu bekas. Apabila penuh ia daripada yang hak, maka melimpahlah, bertambahlah anwar-anwarnya atas segala anggotanya. Ini jikalau hati itu dipenuhi dengan nur ma'rifat, nur mahabbat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila hati itu penuh dengan perkara-perkara yang dimaksudkan tadi, maka akan melimpahlah nur-nur ma'rifat tadi tu daripada segenap anggota tubuh badannya. Ya, menerusi wajahnya apabila manusia melihat, ya, teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menerusi perkataan-perkataannya, ya, maka kita akan bertambah keimanan, keyakinan kita kepada akhirat. Ya, begitulah dengan menerusi kita melihat amal perbuatan mereka, ketaatan mereka, melakukan amalan ibadat dan menuruti syariat sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi kesan kepada orang yang melihatnya. Kenapa? Nur daripada amalan agama tadi telah melimpah-limpah sehingga terzahir menerusi amalannya, sehingga terpandang pada manusia-manusia lain, juga memberikan kesan hidayat, petunjuk. Itu dimaksudkan. Ya, apabila dah melimpah tadi nur tu dalam hati seorang hamba Allah Ta'ala, maka itu kita tengok di kalangan para-para alim ulama atau para-para masyayikh, ya, mereka yang kuat agamanya, kuat ilmu agamanya, keyakinan mereka dengan Allah Ta'ala, ya, sempurna makrifat mereka mengenal Allah Ta'ala, maka dengan kita duduk berdampingan dengan mereka pun memberi kesan, ya, kekuatan iman kepada kita. Ya. Dan itu dengan kita bersahabat, berdampingan dengan orang yang soleh, maka kita juga akan mendapat kebaikan daripada kesolehannya. Ibaratnya kalau kita berkawan dengan penjual kasturi, kalaupun kita tak dapat kasturi itu, dapatlah juga kita harumannya, dapat kita bau juga. Ya? Sebaliknya, jikalau kita berdampingan dengan orang yang duduk dekat dapur, ya, jaga api atas dapur,
Ya, kalaupun kita tak kena api tu, dapatlah kita jelaganya, kena juga kesah hitamnya. Ya. Jadi, apa yang terzahir daripada seseorang hamba itu mencerminkan apa yang tersembunyi di dalam batinnya. Jikalau khusyuk hati, nescaya khusyuk anggotanya. Dan hati itu suatu bekas. Apabila penuh ia daripada yang hak, iaitu perkara-perkara keimanan, maka melimpahlah, tambah anwarnya, iaitu nurnya, cahaya keimanan tadi atas segala anggotanya. Atau daripada yang batil, iaitu jikalau di dalam hatinya, di dalam batin seseorang itu hanya penuh dengan kebatilan, ya, perkara-perkara yang mensyirikkan Tuhan ataupun membesar segala sesuatu yang selain daripada Allah Ta'ala, melebihkan dunia seumpamanya, atau melebihkan segala keinginan hawa nafsunya, maka jikalau itu yang tersimpan di dalam batin seseorang hamba, ini daripada perkara-perkara yang batil, maka itu jugalah yang akan melimpah-limpah daripada diri hamba tersebut, yang mana memberi kesan-kesan mudarat, ya, yang merosakkan keimanan bukan sahaja terhadap dirinya, bahkan kepada orang-orang yang berdamping dengan dia pun. Ya. Jadi, atau daripada yang batil, maka melimpahlah, bertambah-tambah kelamnya atasnya. Ya. Bukan saja dia disesatkan oleh Allah Ta'ala, bahkan dia juga menjadi asbab untuk menyesatkan manusia-manusia lain. Na'udzubillah. Ya. Kerana itu perlu kita isi hati kita itu dengan ilmu-ilmu ma'rifat, pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengenal syariat agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka barang siapa berdiri ia bagi Allah Ta'ala dalam segala pekerjaannya, ini dalam setiap urusan pekerjaannya, sentiasa dia bertawajuh kepada Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah Ta'ala, berharap, bergantung penuh kepada Allah Ta'ala, ya, daripada awal permulaan pekerjaannya, begitulah di tengah-tengahnya dan kesudahannya, sentiasa dia mengharap nusrah pertolongan Allah Ta'ala. Ini pergantungannya dengan Allah Ta'ala tu tak putus, walaupun dalam dia sibuk mengusahakan segala urusan pekerjaan yang bersifat duniawi ni, ya, apatah lagi dalam amalan ibadahnya, hendaklah dia sentiasa bergantung penuh dengan Allah Ta'ala. Maka barang siapa berdiri ia bagi Allah Ta'ala dalam segala pekerjaannya, maka senya beroleh untung ia. Ini jikalau kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam segala urusan pekerjaan kita, ya, tidak ada yang dikhususkan hanya untuk akhirat saja. Tidak. Baik urusan akhirat maupun urusan duniawi, ya, ukhrawi dan duniawi, semuanya kita perlu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka senya beroleh untung ia. Selamatlah, ya. Kerana wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan mencukupkannya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat kasih, mencintai mereka yang bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beruntunglah dia. Ya. Dan barang siapa berdiri ia dengan nafsunya, yang ini dia tidak bergantung dengan Allah, sebaliknya lebih bergantung dengan keakuan, keupayaan, kemampuan dirinya sendiri. Barang siapa berdiri ia dengan nafsunya dalam segala pekerjaannya, maka senya beroleh rugi. Nampak? Beroleh rugi ia dan hasilnya bahawasanya baik adab yang zahir itu menjadi tanda barang yang tersembunyi dalam batin. Dan itu perlu kita memperbaiki niat kita, membetulkan niat kita dalam kita melakukan sesuatu amal ibadat ataupun urusan pekerjaan duniawi untuk kita menghasilkan manfaat, ya, untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ya. Supaya dalam hati kita tu sentiasa ada perhubungan dengan hadrat hak subhanahu wa ta'ala, maka nescaya zahirnya, penzahirannya daripada amal perbuatannya juga akan memberi kebaikan, memberi manfaat kepada sesama manusia. Tetapi kalau di dalam batinnya itu ada berbagai-bagai penyakit hati, ya, dengan keakuan diri, dengan unsur-unsur untuk membanggakan diri, bongkak, ya, untuk menjadi sombong, angkuh, riak, nak menunjuk-nunjuk kelebihan diri dan sebagainya, maka ianya akan juga terpapar pada segala perbuatannya yang zahir. Ya, mungkin dengan segala tindak tanduknya itu, ya, walaupun ya dia nampaknya baik, tetapi disebabkan niat pada batinnya tadi tu untuk meningkatkan pengaruh dirinya, maka ianya mungkin akan menghasilkan natijah yang tidak baik pada orang-orang yang mengikutnya pula. Ya, wallahu a'lam. Kerana itu kita perlu memelihara hati kita daripada segala perasaan dengki, khianat, hasad dan sebagainya. Ya, supaya kita beramal tu semata-mata untuk mencari keredaan Allah. Kerana jikalau ada perkara-perkara yang bersifat syirik yang khafi tadi, ianya juga akan terpapar pada amalan zahir setiap manusia itu sendiri. Ya. Dan telah diceritakan orang bahawasanya terdapat Syekh Junaid dengan sahabatnya iaitu Abi Hafs. Ya. Ini tentang riwayat para masyaikh kita, iaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi, Sayyidul Ta'ifah, penghulu sekalian ahli sufi. Ya. Dengan sahabatnya, ya, ini kisah beliau dan sahabatnya iaitu Abi Hafs. Ya. Dalam kesudahan adab baginya, maka kata Syekh Junaid, telah beradab sahabatmu dengan dia maafkan gitu je. Baik. Dia menahan kemarahannya, dia tidak ambil tindakan balik walaupun dia berupaya. Ya, maka kita tahu dia ni baik betul. Dia boleh membalas dah. Walaupun sebab apa dia dah diberi keupayaan, kemampuan untuk membalas tindakan jahat seseorang ke atasnya, tapi dia maafkannya begitu saja. Maka kita tahulah dia ni orang yang baik. Ya. Maka jikalau lazim sidiq dan dipilihnya yang hak dan dimaafkannya atas suatu kesalahan orang ke atasnya, ya, maka iaitu baik batinnya. Ya, itu cerminkan bahawa dia memiliki batin yang baik. Dan jikalau tiada, yakni dia tidak ada memilih kepada perkara-perkara yang hak, dia nak memaafkan kesalahan orang pun dia tidak mahu. Tiada maaf bagimu katanya. Ya, aku tak maaf sampai kiamat, sampai akhirat, sampai macam tu sekali dia kata. Ya, maka kita tahulah dia ni memang tak betul ni. Ya. Sampai maaf kesalahan orang pun tak nak, sampai kiamat dia nak simpan, apa hal ni? Ya. Jikalau tiada, maka tiadalah baik batinnya. Mana batin itu ada masalah. Sedangkan Nabi pun mengampun, memaafkan kesalahan umatnya. Ya. Apatah lagi Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Sentiasa menerima taubat hamba-hambanya. Bahkan Allah Ta'ala kasih pada siapa yang selalu bertaubat kepadanya. Tatimmah, ini suatu penyempurnaan. Kata seorang laki-laki bagi Syekh Abu Yazid Al-Bistami rahmatullah alaih, radhiyallahu anhu. Ini ada seorang telah berkata kepada Syekh Abu Yazid Al-Bistami rahmatullah alaih, kulihat engkau kepada suatu malam, ini aku telah melihat engkau pada suatu malam tu, maksudnya dia telah bermimpi pada suatu malam, dia melihat Syekh Abu Yazid Al-Bistami di dalam mimpinya. Ya. Kulihat engkau ke dalam kepada suatu malam dengan rupa babi. Ini lelaki tersebut dia berkata kepada Syekh Abu Yazid, suatu malam tu aku bermimpi Tuan Syekh, tapi saya melihat Tuan Syekh dalam rupa seekor babi. Itu maksud dia. Ya. Dia nampak Tuan Syekh dia tu, Syekh Abu Yazid Bustami tu dalam rupa seekor babi. Ya.
Allah Ta'ala perlihatkannya di dalam mimpi. Maka apa kata Syekh Abu Yazid Bustami rahmatullah alaih? Maka Syekh telah berkata, telah benarlah engkau. Yang ini mimpi kamu tu betul. Ya. Kamu nampak itu betul. Kerana apa? Kerana bahawasanya aku cermin wujud. Maka engkau lihat rupa dirimu dalam diriku. Maka engkau sangka bahawasanya engkau itu aku. Ini kerana itu kita sebagai orang yang beriman, ya, kita perlu sentiasa melihat kebaikan pada diri orang-orang yang beriman. Kenapa? Jikalau kita sebagai orang beriman, kita melihat keburukan dalam diri satu orang beriman yang lain, itu di diri kita. Sebenarnya kita lihat diri kita. Kenapa Nabi SAW menyatakan apa? Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang yang beriman itu adalah cermin bagi seorang yang beriman yang lainnya. Jadi jikalau kita melihat seorang beriman tu perangai dia ni teruk, sebenarnya perangai kita yang teruk. Ya. Bukannya orang tu dia cermin je untuk kita. Ya. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahmatullah alaih. Benarlah kau lihat tu, nampak aku macam babi dalam mimpi kamu, sebenarnya kau tu babi. Itu maksud dia. Ya. Kau tu yang babi sebenarnya, kau lihat aku, dia cermin je. Itu maksudnya. Ya. Kata Syekh, telah benarlah engkau. Kerana bahawasanya aku cermin wujud, maka engkau lihat rupa dirimu dalam diriku. Jadi kamu melihat aku tu dalam diri kamu. Ya. Maka engkau sangka bahawasanya engkau itu aku. Itulah yang dimaksudkan. Ya. Daripada kalam hikmah yang kita pelajari daripada Syekh Ibn Athaillah itu, bahawa apa yang tersembunyi di dalam batin itu adalah akan terpapar menerusi amalan-amalan yang terzahir pada diri. Ya. Mastudi'a fi ghaibis sarairi, apa yang telah ditaruhkan, yang telah diletakkan di dalam batin rahsia-rahsia dirimu, zahara fi syahadati zawahiri, ianya akan terzahir pada penzahiran yang dapat disaksikan pada zahirnya. Ini secara zahirnya, menerusi amalan tu dapat dilihat, ya, kesan-kesan apa yang tersembunyi di dalam batin. Jadi begitulah daripada kalam hikmah tadi, mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita manfaat sedikit sebanyak pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh Hazrat Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari. Pada hikmah ini, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya. Mudah-mudahan apa yang dapat kita perolehi malam ini dapatlah kita amalkan, kita sampaikan, ya, kepada seluruh ahli keluarga kita dan saudara-saudara kita. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walakum wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء، واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.